Pada tahun 1999, seorang remaja telah dirogol dan dibunuh dengan kejam oleh seorang yang tak dikenali. Dan dalam video ni guys, kita akan tengok apa yang berlaku dan apa yang terjadi. Adakah kes ni selesai atau tidak, kita akan tengok dalam video ini. So seperti biasa, siapa yang baru cuba channel ni, tolong like dan tekan butang loceng. Okay guys, so welcome back to our channel MNK TV. Okay guys, remaja yang saya cakap tadi tu, nama dia ialah Audrey Melissa Badina. So Audrey Melissa, okay, kita panggil Melissa je lah guys. Okay, Melissa ni dia seorang pelajar SPM. Okay, dekat sekolah dia memang cemerlang lah. Dia berasal dari KL, okay, Kuala Lumpur, dan dia berpindah ke Puchong. Okay, for some reason mak dia berpindah lah, family dia. So dia ada bapa, ibu saja yang tanggung dia. Okay, umur dia 17 tahun, pelajar SPM, bersekolah di sekolah menengah Methodist KL. Okay, so dia biasa dari rumah ke sekolah memang dia ulang-alik lah, dari Puchong ke KL. Mak dia mengambil keputusan tak nak tukar sekolah sebab anak dia lagi beberapa bulan saja nak tamat sekolah dia dekat sana. So ibu dia memang tak sangka lah benda ni berlaku kepada anak dia. Pada 17 hari bulan Mei 1999, Melissa macam biasa dia berangkat ke sekolah pada pukul 5.30 pagi. Macam biasalah kan, dia berjumpa dengan kawan dia dan dia naik bas pergi ke sekolah. Apabila Melissa sampai di kompleks Daya Bumi, mereka akan ambil haluan masing-masing. Melissa dia akan guna terowong bawah tanah dekat kawasan sana. So terowong bawah tanah tu ada banyak orang-orang yang tak berguna lah kan. Tempat tu biasa orang pandai dada, macam gelandangan akan duduk dekat sana buat benda-benda tak senonoh. So biasa rakyat atau pelajar sekolah tu, rakyat biasa pun memang takkan guna tempat tu. So dia lalu dekat sana pada hari tu, and then pada hari itulah hilangnya Audrey Melissa Badina. Okay, Melissa ni biasa dia pergi ke sekolah, balik rumah kan, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Biasa dia akan kalau macam dah sampai sekolah, dia akan telefon mak dia. Dan kalau dah balik rumah pun dia akan telefon masa sebelum nak gerak dari sekolah nak ke rumah tu, dia akan call mak dia sebab mak dia pun bekerja. So sebelum tu dia akan inform lah. Lepas dia dah pergi ke sekolah, macam biasa kan saya cakap tadi kan, Melissa dia akan call ibu dia bila dah sampai dekat sekolah atau nak balik dari sekolah, dia akan telefon. So ibu dia nama ni Margaret, Margaret something like that. Okay, ibu dia dah risau dan masa pelik lah, kenapa anak dia tak call sampai sekarang kan. Maybe dia terlupa atau dia pun biarlah. Okay, then masa dah habis sekolah, time habis sekolah kan, anak dia tak call dia langsung. So dia pun dah risau lah, kenapa sampai sekarang anak dia tak call dia kan. Dan dengan segera dia balik rumah, dia tengok anak dia tak dekat rumah. Dan dia terkejut, dia call saudara mara dia call adik-beradik dia, call kawan-kawan dia, tanya Melissa datang sekolah tak hari ni. Diorang call ke sekolah diorang cakap Melissa memang tak datang ke sekolah hari ni. Dan ibu dia terkejut, so mana pergi anak saya, dia tanya dengan sekolah tu. Mereka pun kata tidak tahu. So ibu dia pun dah panik, tak tahu nak buat apa. Dengan segera dia pergi ke balai polis, buat report. Polis ambil alih kes ni lah. Mereka siasat semua, dan kita akan tengoklah apa yang polis siasat dan terjadi pada masa itu. Pada keesokan harinya, ibu Melissa telah menerima panggilan dari pihak polis yang menyatakan anaknya sudah meninggal dunia. Anaknya telah ditemui di sebelah bangunan pencawang tenaga nasional TMB di Jalan Kinabalu.
So dengan paniknya ibu dia selepas dengar berita kematian anak dia, dia pun tak boleh tahan lah. Dia segera pergi ke tempat tu dan pergi lihat anak dia lah. And then pihak polis telah membagi tahu yang anak dia masa dia jumpa mayat tu, anak dia punya seluar dalam dia diturunkan sampai ke bawah buku lali kaki kita, dan kaki kita ada buku lali. Dia turunkan sampai sana dan badan dia semua berlumpuran darah, ada kesan cakar, kesan cekik tu semua ada. Okay. Mayat Melissa ditemui oleh seorang pekerja alam flora yang biasa bersihkan tempat tu. Alam flora, so pekerja tu yang call polis dan bagi tahu yang ada mayat seorang pelajar ataupun remaja kat sana. Dan selepas itu pihak polis pun membawa mayat Audrey Melissa Badinaden ke hospital untuk postmortem. Selepas mayat Audrey Melissa Badinaden dibawa ke hospital untuk bedah siasat, and then lepas bedah siasat tu ibunya telah terima laporan daripada doktor dan doktor pun bagi tahu, dan ibu Melissa terkejut dengar apa yang doktor cakap. So, badan Melissa dia ada kesan darah macam saya cakap tadi kan, dalam kita boleh jumpa dia ada kesan-kesan ni lah. So dia ada kesan cekik orang cakap, dan orang cekik dia orang cekik leher Melissa, ada kesan darah kena pukul, ada kesan pukulan di kepala, dan ibunya pun memang tak boleh terima lah apa yang doktor beritahu kan, sebab anak tak boleh cakap apa-apa, dia dicekik. So lepas tu doktor beritahu Melissa dia meninggal dalam sekitar pada sekitar jam 4.30 pagi ke 7.30 pagi lah. Dalam time tu kira Melissa masih ada nyawa, dan dia slowly dia meninggal dunia lah. Dan doktor cakap punca kematian dia mungkin sebab dalam masa 20 jam tu Melissa tidak sedar, dalam keadaan tidak sedar, dan sehingga dia tidak dapat bernafas. Memang kejam. And then doktor cakap dia ada kesan koyakan di selaput darahnya. So ini membuktikan yang Melissa ni dia bukan seorang yang pernah melakukan hubungan intim ataupun hubungan seks lah. Dia tak pernah bersama dengan siapa-siapa. Dan lepas tu pihak polis pun mula menyiasat tempat sana, tak kira terhubung bawah tanah tu. Siasatan dari pihak polis. Pihak polis telah menahan 2 orang suspek, seorang nama Karpia Punnia dan kedua nama dia Chris. So Karpia Punnia ni dia seorang penagih dadah. Dia pernah didakwa atas mencabul kanak-kanak ataupun mencabul seorang pelajar. Dia disabit kesalahan ataupun didakwa atas tuduhan mencabul seorang kanak-kanak remaja di kawasan yang biasa Audrey Melissa lalu tu. Dan lepas tu pihak polis diorang ambil DNA sampel Karpia ni, diorang dah buat lab test, DNA test semua, dan mereka tak dapat matchkan dengan DNA yang mereka dapat dari Melissa Badinaden. And then lagi satu suspek kedua tu Chris. Chris ni guys, dia orang suspek ni orang tak dapat tangkap. Dia dah larikan diri. Chris ni seorang penagih dadah. Dia berusia 30 tahun. Chris ni seorang yang suka lalu lalang di kawasan TNB yang mereka jumpa mayat Melissa Badinaden tu kan. Memang selalu datang sana lah, tapi polis tak dapat tangkap dia. So sad. Dia di BKL, and then Alam Flora mula bersihkan tempat tu. Orang mula letakkan satu syarikat keselamatan dekat sana untuk jaga kawasan sana. So lepas ni mereka tak nak berlaku apa-apa lah. So macam biasalah, kalau apa-apa berlaku baru diorang akan bertindak. Kalau tak, macam tu je lah. Pada 15 September 1999, ibu Melissa telah membuat saman ataupun memfailkan saman kepada pihak
sekolah dan kerajaan Malaysia. Okay guys, pihak sekolah dan kerajaan Malaysia, Ibu Melissa Batinada memfailkan kes dan dia menang dengan saman tu. And then after that pihak polis masih lagi siasat dan tidak dapat suspek ataupun pembunuh perogol kejam tu sampai tahun 2006. So after 2006 tu Ibu Melissa ni dia rasa kecewa lah, mereka still lagi tak dapat pembunuh yang bunuh anak dia tu. Dan dia filekan kes balik. Dia minta pihak polis, pihak kerajaan buka balik kes ni, siasat lagi. Dan Ibu Melissa menuntut keadilan pada pihak polis. Dan dia mendapat perhatian dari Jabatan Siasatan Jenayah. Polis pun telah buka kes ni dan siasat juga. Still mereka tak dapat lagi clue anything pasal kes ni. Okay, then seramai 41 orang pihak polis tahan dan mereka ambil DNA test, sampel dan orang siasat 41 orang. Dalam 41 orang tu, satu orang pun tak dapat lah, kira mereka tak dapat kesan suspek. Mereka tak dapat kenal pasti suspek yang membunuh Melissa. And then pada tahun 2017 guys, Ibu Melissa pada tahun 2017 menghadapi penyakit stroke dan dia tidak bekerja dan masih berharap pada kerajaan pada masa itu untuk dapat keadilan untuk anaknya. Dan selepas beberapa tahun, terowong tersebut guys telah dibuka pada tahun 2016 untuk semua orang ataupun untuk orang awam semua. Diorang perbaiki tempat tu dengan cantik semua. Diorang jadikan tempat tu kira tempat melancong lah, naik. Diorang cantikkan tempat tu, diorang dah buat semua repair. Dan itu saja guys. So selepas beberapa tahun kes ni tak selesai, dia tak dapat pembunuh yang bunuh Melissa masa tu. Ibu dia pun memang merasa kecewa sangat lah. Saja untuk hari ini. So kita dah tengok apa yang berlaku pada Melissa, remaja yang pandai, seorang yang rajin. So dia, kalau dia masih hidup sekarang ni guys, saya rasa dah ada 2-3 anak, dia dah ada satu life yang happy. Tapi malang ni dia tak ada, dah dibunuh. So harap lepas siapa yang dah tengok video ni, tolong jaga keselamatan anak-anak you all guys. Dan jangan biarkan mereka jalan bersendirian dalam jalan yang bahaya. Okay, tolong jangan hantar seorang. So that's all for today guys. Terima kasih banyak-banyak guys yang tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ni. Okay guys, subscribe channel ni dan like video saya. Okay, kita akan tengok di video akan datang. Until then, goodbye.